Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Amir. Ya, Alhamdulillah sehat. Cik Amir sehat? Alhamdulillah. Jadi kita dah sampai minggu akhir lah Zura. Minggu yang ke-10. Oh, bukan Allah tak tahu. Ramai penulis galeri join ni. Dr. Hanisa, Ahmad Kamilin, Lukisan Hati. Terima kasih semua. Azidan 77. Jadi insyaAllah ni minggu terakhir lah untuk kapsul pesan buat hati. Tapi buku ada lagi. Cuma kami bersiaran untuk minggu yang terakhir. Bahagian 2 nota 10. Kalau banyak request kita buat lagi insyaAllah. Okey. So InsyaAllah. kita berkati sesi kita dengan umur kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi untuk permulaannya macam biasa Zura, kita nak tahu kenapa Zura masukkan bab bukan Allah tak tahu ni. Ujung sekali dalam buku ni. Dalam bab akhir sekali macam cakap nota yang paling akhir dalam buku pesan buat hati. Bismillah Zura. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Amir. Assalamualaikum semua. Okay, istimewanya nota yang ke-10 dalam pesan buat hati nota yang terakhir. Bukan Allah tak tahu. Sebelum tu nak bagi tahu dekat semua yang asalnya, tajuk asal buku pesan buat hati ni sebenarnya bukan Allah tak tahu. Kan Cik Amir kan? Betul. Tapi perbincangan bersama dengan publisher yang kata sepakat bertukarlah tajuk jadi pesan buat hati. Jadi bukan Allah tidak tahu ni saya tetapkan juga untuk masukkan dalam buku ni sebagai nota yang terakhir lah, sebagai kesimpulan untuk keseluruhan dalam buku pesan buat hati. Istimewanya nota ni ia melibatkan tentang pandangan kita, cara kita menyikapi situasi yang berbeza, bagaimana kita bersangka sebuah ujian yang berlaku tu dengan sudut positif dan negatif. Dan macam mana kita mendorong hati kita, mendorong pemikiran kita dengan situasi yang dengan situasi yang tidak terjangka. Contohnya macam kehidupan orang lain sudah senang, ada yang berbahagia dengan pasangan, beratur rezeki dan kejayaan datang dekat, tidak cukup tangan menerima banyak perhargaan. Manakala pula berbeza dengan kita. Kita belum berkesempatan lagi untuk memeluk bahagia seperti mereka. Jadi waktu itu bagaimana kita membetulkan prasangka kita dari tidak baik menjadi lebih baik. Okey. Jadi saya dah bacalah bab 10 ni. Jadi saya punya dapatan saya melihat pentingnya untuk kita semua yang mendengar, saya sendiri, Azura juga sebagai penulis yang menyampaikan untuk tidak membanding-bandingkan kehidupan lah kita dengan orang lain. Bahagia masing-masing lain-lain dan sebenarnya macam Zura tulis inilah. Kita semua ni ada nikmat yang orang cakap berbeza lah. Jadi nak tahu daripada Zura yang menuliskan bab ni, itulah. Siapa tu? Amir Syahira. Assalamualaikum Cik Amir dan Kak Zura. Waalaikumsalam. Okey. Nama-nama Waalaikumsalam. nak tahulah selepas kita berjaya untuk stop daripada banding-bandingan ni, apa impact dalam hidup kita Zura? Zura sendirilah yang menulis ni mesti dah rasa benda ni. Kalau boleh kongsikan dengan kami. Okey. Kita semua tahu yang sikap membandingkan diri bukan satu hal yang hal yang baiklah untuk diri sendiri, sebab ia boleh memberi gangguan atau menimbulkan impak negatif pada kehidupan sosial kita dan kesihatan mental kita. Jadi bila kita cuba belajar untuk cuba stop, berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain, kebiasaan aja kita akan mula rasa bersemangat untuk mempelajari banyak hal dalam hidup. Terutamanya perkara-perkara yang membuatkan kita rasa lebih tenang dan kita enjoy untuk buat sesuatu perkara tu tanpa perlu merisaukan persepsi dan kepuasan hati sesiapa. Dan menyedarkan kita tentang segala kekurangan diri kita adalah satu kelebihan untuk kita menjadi
diri kita lebih baik dari sebelum ini dan membentuk kehidupan kita dengan mendatangkan potensi, kemampuan diri dan apa saja yang melibatkan pandangan diri kita supaya kita menganggap yang kita ni sangat-sangat berharga. Lagi satu yang paling penting positif self talk. Maknanya kita akan rasa selalu nak berbicara tentang perkara yang baik. Kita bercakap dengan diri kita sendiri hal-hal yang baik. Tak ada negatif tentang diri kita sendiri. Kita nak cakap baik-baik je untuk diri kita sendiri. Itu dia. Antara kesan yang kita dapat bila kita stop membandingkan hidup kita dengan orang lain. So Zura, kita tahulah dalam Quran pun bagi tahu bila kita syukur Allah tambah lagi nikmat. Jadi syukur ni selalu orang terlepas pandang. Orang ingat sabar tu susah. Tapi saya pernah belajar, Ustaz bagi tahu syukur dengan sabar ni, syukur lagi susah sebenarnya. Kan? Sabar tu, Ustaz tu bagi contoh, kalau dah tak ada, sabarlah nak buat macam mana kan. Tapi syukur ni, kita ada benda yang orang lain tak ada. Tapi selalu kita membanding-banding macam tadilah. Kalau kita tak stop banding tu, kita akan rasa, alah, aku patut dapat benda macam ni. Padahal kita punya tu, orang lain nak dapat macam kita dapat. Kan? Contoh macam Zura yang dah sabar sekian lama, dapat skrip akhir untuk terbitkan. Berapa lama tu Zura kalau boleh kongsikan perjalanan nak skrip tu? Okey, yang tentang proposal tu nak tunggu untuk menanti keputusan proposal lulus tu, itu pun makan masa lama tu, dalam setahun lebih, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Bila dah dapat ni, makan masa juga ni dalam sebulan 2 bulan macam tu lah, sebab nak hadap proses pitching, meeting, lepas tu nak berbincang dengan tim produksi dari segi jalan cerita dia, sebab ada perubahan yang perlu dibuat, bukan dah terus lulus lepas terus terbit terus tayang, tak. Dia ada step by step. Prosedur tu memang makan masa, bukannya mudah. Secara menanti pun lama. Bila dah menanti ni, nak siapkan kerja tu berhasil dengan orang kata dengan yalah macam mana kita impikan tu, memang memerlukan struggle yang memang betul-betul cukup lah. Jadi berbalik pada soalan Cik Abel tadi, bila kita bersyukur menerima apa adanya dalam hidup kita, kebaikannya satu, jiwa kita tidak dibebani dengan satu perasaan untuk menyalahkan Tuhan. Kita tak ada rasa nak cari apa alasan untuk kita salahkan cara Tuhan buat hidup kita jadi sebaliknya. Dan kita akan rasa lebih tenang, jiwa kita damai, dan kita tak rasa risau atau takut dengan apa yang belum kita miliki. Walaupun kita dah tengok orang lain dah dapat sesuatu perkara tu, dah dapat nikmat tu, kita belum dapat lagi, tapi kita tak rasa risau dan takut, sebab kita yakin dan percaya yang ada yang lebih besar bahagia untuk kita menanti di hadapan, yang melebihi dari apa yang kita inginkan. Itu bagi saya, Zura cakap atas pengalaman sendirilah kot. Bukan orang cakap mereka-reka. Bila saya dengar tadi pun, kalau Zura tak cerita, orang mungkin kadang nampak drama TV yang dah siap. Tapi perjalanan dia tu macam yang saya pun macam nampak Zura pergi kelas bengkel, menulis skrip, macam-macam kan. Kalau rajin tengok IG tu, bukan satu perjalanan yang mudah lah. Bila tu dia, Dr. Nohanisa pun komen, lebih tenang bila kita tidak membandingkan diri dengan orang lain. Betul Doktor. Terima kasih. Terima kasih Anissa. Yang disampaikan oleh Zura tadi. Jadi Zura, sebagai petikan untuk kesimpulan malam ni, boleh kongsikan dengan kami, insyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil petikan dari muka surat 202, perenggan terakhir sekali. Okey, dalam kita memandang kehebatan, kekuatan dan kebijaksanaan orang, kita tidak tahu ada mereka yang cemburu melihat dunia kita. Selalu kita cakap, untunglah kau, untunglah dia. Seronoknya jadi macam kau dan dia. Dalam diam,
ramai orang yang mensyukuri jika diberi ruang pada mereka untuk menduduki di tempat kita. Untuk itu, jangan membanding-bandingkan. Kita anggap diri kita tidak semegah apapun untuk dibanggakan. Namun, kita ada mutiara dalam diri kita yang Allah anugerahkan. Tu dia. Dia punya bahasa tu orang cakap. Melalui pengalaman lah orang cakap. InsyaAllah kita akan faham apa yang Zura sampaikan ni. Maksudnya, kita terlalu ni lah yang kalau yang saya faham kat sini ni. Ayat selalu kalau orang cakap lah, untunglah kan. Ayat orang selalu kan. Untunglah. Jadi benda tu sebenarnya, orang lain kadang tengok kita pun, nak jadi macam tadi lah. Oh, akhirnya dapat skrip jadi drama. Tapi perjalanan tu tadi. Perjalanan untuk dapat tu macam mana? Dia kena ada sabar, gigih, struggle. Semualah benda yang mungkin orang tak sanggup nak capai. Tapi bila benda tu kita ada sabar, ada syukur, janji Allah tu pasti. Dan untuk minggu terakhir ni lah, kalau boleh kita nak Zura scroll sikit lah dulu apa kalau ada komen ke apa tengok pada kita punya viewers malam ni. Sekejap. Berkasih ada berkisah hati Dr. Nohanisa, Amar Kamalin, Tuan Amar Kamalin, Hazidan, Fadil Rahim 02. Hey Atika, Hidayu, Abira, Rafiuddin Rabu, Syahila Izzat Zero, Amira, Azlina, Sarah. Okay, terima kasih semua. Anis, Syahmina, Mira, Nurhana, Fauzi Razali, Aziana, Tengku Syafiq, Puan Linda. Okey, untuk buku yang Pesan Buah Hati ni, Zura ada, awak cakap siapa yang beli dapat apa selalu kalau daripada Zura? Yang sebelum ni, sebab sekarang ni stok dekat Zura dah habis dah. Tapi yang sebelum ni lah, sesiapa yang beli dekat Zura memang saya bagi kad ucapan, saya tulis dengan handwriting. Wow. Saya tulis handwriting lepas tu saya ada bagi bookmark jenis clip. Saya nampak ada bentuk special tu, bentuk apa? Bentuk dia dalam bentuk surat, lepas tu ada love. Itu ada signifikan apa? Ada maksud apa-apa tak? Pesan buat hati. Love tu umpamanya hati lah. Pesan dari hati ke hati dalam berbentuk apa? Pesanan. Itu akan ada lagi. Zura akan ambil lagi stok ke macam mana? Kalau ikutkan? InsyaAllah kalau saya ambil stok lagi, saya akan update lah dalam story insyaAllah. Sebab ada juga orang tanya nak ada stok lagi ke tak. Tapi sekarang memang dah habis dah sebab saya dah masuk ni kali kedua saya ambil. Jadi kesemuanya alhamdulillah dah habis dah. Tapi kalau siapa yang nak beli dalam galeri ilmu pun special juga kan Encik Amir sebab kita ada harga istimewa yang galeri ilmu bagi. Betul. Mungkin sekarang ni kalau ikutkan kita nak ujung-ujung ni nak tahulah apa situasi apa perkembangan semasa penulisan, memang fokus pada skrip ke, ada skrip baru ke apa ke, kalau boleh kongsikan? Untuk masa sekarang ni saya sibuk untuk siapkan 2 skrip, Sugar Nur Muhammad dan Cikgu Naik, dan 2 ni insyaAllah akan ditayangkan pada bulan Mei. Tarikh dia nanti saya akan maklumkan. Jadi sekarang ni memang tengah prepare, susun jalan cerita, cantikkan sekali lagi jalan cerita sebelum nak pergi ke step yang seterusnya, iaitu treatment dan skrip. Sebab baru-baru ni ada meeting dah selesai. Jadi step yang seterusnya cantikkan semula jalan cerita. Lepas tu bila director dah puas hati, pergi ke step yang seterusnya, step by step, director puas hati, step by step, barulah syuting. Sebab tu dia ada prosedur dia. Pengalaman yang mungkin tak semua orang tahu. Saya pun first time dengar juga ni. Walaupun dekat galeri ni ada juga layar konsert. Kami buat drama kalau ingat dulu-dulu kita adaptasi novel, drama. Tapi lamalah dulu. Jadi ini satu, saya cakap, dua drama Zura, bukan satu dua 2. Tapi insyaAllah lepas settle skrip ni, saya nak fokus balik untuk buat buku baru insyaAllah. Okey, itu dah kita doakan yang terbaik untuk perjalanan penulisan lah Zura.
Semoga Terima lagi kasih Encik banyak Amir. dapat dikongsikan. Jadi terima kasih semua yang ikuti sesi kami 10 minggu ni. Tu dia. Hidayu Rozi pun ucap good luck Zura. Terima kasih semua. Minta maaf kalau Terima siapa-siapa kasih yang tak Ayu. kami sebut. Siapa-siapa yang terlepas IG Live ni, kita letak dekat IG TV. Dan siapa-siapa tak dapat agak lagi, boleh DM kami, pesan buat hati. Sekian dulu daripada kami. InsyaAllah kita jumpa lagi sesi akan datang. Dipanjangkan apa rezeki lah untuk bertemu lagi. InsyaAllah. Jadi kita InsyaAllah tutup. ada rezeki lagi kita kan akan ada sesi lain kan Encik Amir insyaAllah. Dalam Betul-betul. Kami ada perbincangan. rancang sesuatu insyaAllah. Tunggu apa nak tahu tunggu nanti. Tunggu dekat IG story Zura lah biasa update kat situ Okay, kita tutup kita punya sesi dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.